Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat berjumpa dalam rancangan TV Pendidikan. Saya Cikgu Wahab bin Dia, guru mata pelajaran sejarah STPM untuk pelajar-pelajar yang mengambil kertas sejarah 940 Palang 2 STPM. Para pelajar sekalian, apa khabar semua pelajar? Pada hari ini cikgu akan menyampaikan satu tajuk yang begitu menarik dan para pelajar harus ingat tentang pelajaran yang lepas, iaitu berkaitan dengan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah pada zaman Rasulullah. Dan pada hari ini kita sambung lagi pelajaran kita yang lepas, iaitu membincangkan berkaitan dengan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat dan wilayah pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah membincangkan struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat di wilayah pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin pada abad ke-7 Masih. Bilakah dikatakan zaman Khulafa' Ar-Rashidin? Untuk itu, para pelajar seharusnya memahami tentang bilakah berlakunya zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Zaman Khulafa' Ar-Rashidin merupakan zaman pemerintahan 4 orang khalifah. Khalifah yang pertama di bawah pemerintahan kerajaan Khulafa' Ar-Rashidin ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Talib. Para pelajar sekalian, untuk mengetahui tentang zaman Khulafa' Ar-Rashidin ini, seharusnya para pelajar semua menguasai dan mengenali keempat-empat khalifah ini. Khalifah-khalifah ini merupakan khalifah yang dikatakan khalifah Khulafa' Ar-Rashidin yang bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka kemudian diikuti dengan Khalifah Umar Al-Khattab, kemudian diikuti dengan Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Yang terakhir sekali daripada Khalifah Ar-Rashidin ialah Khalifah Ali bin Abi Talib. Para pelajar sekalian, setelah kita memahami dan mengenali keempat-empat khalifah ini, inilah yang dikatakan sebagai zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Para pelajar sekalian, setelah kita memahami, setelah kita mendengar dan meneliti beberapa istilah yang telah cikgu terangkan tadi, cikgu harap pelajar-pelajar cikgu akan dapat menguasai dan memahami tajuk yang cikgu ajar kali ini. Struktur pentadbiran di peringkat pusat terdiri daripada beberapa komponen. Para pelajar sekalian, antara komponen yang terdapat dalam pentadbiran di peringkat pusat terdiri daripada institusi khalifah, majlis syura, ibu pejabat pentadbiran Khalifah Ar-Rashidin, dasar-dasar pentadbiran yang digunakan dalam menjalankan pentadbiran, pentadbiran cukai dan akhir sekali ialah pengurusan Baitul Mal. Para pelajar sekalian, inilah komponen-komponen yang seharusnya pelajar ketahui dan pelajar faham tentang struktur pentadbiran di peringkat pusat. Baiklah para pelajar sekalian, sekejap tadi cikgu telah menerangkan komponen-komponen penting yang terdapat dalam struktur pentadbiran pusat pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Seterusnya para pelajar sekalian, para pelajar seharusnya mengingati dan memahami komponen-komponen penting supaya para pelajar dapat mengetahui dengan sebaik mungkin tentang struktur pentadbiran pusat yang wujud di zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Para pelajar sekalian, cikgu akan menerangkan komponen utama dalam sistem pemerintahan pusat dan wilayah pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Komponen pertama ialah institusi khalifah. Khalifah merupakan ketua negara Islam Madinah yang baru dilantik selepas kewafatan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini, cikgu akan menerangkan apakah tugas khalifah, apakah peranan khalifah. Khalifah merupakan ketua eksekutif dalam menjalankan pentadbiran. Khalifah juga merupakan ketua kehakiman. Para pelajar, Panglima Tentera Islam diketuai oleh khalifah. Dalam menjalankan urusan keagamaan,
Khalifah merupakan ketua pentadbiran keagamaan. Khalifah juga merupakan imam. Khalifah juga merupakan ketua agama. Dan untuk itu, kita melihat peranan khalifah dalam bidang keagamaan cukup besar. Para pelajar sekalian, khalifah juga menjadi penyelia dan mengurus hal berkaitan dengan pemungutan cukai. Para pelajar, peranan khalifah cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di negara yang ditadbir. Urusan-urusan pembangunan, pembinaan infrastruktur untuk kepentingan rakyat diutamakan. Jelaslah menunjukkan bahawa khalifah yang dipilih ini merupakan khalifah yang mempunyai daya pemikiran yang hebat, daya kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pentadbir, tugas-tugas sebagai ketua agama, tugas-tugas dalam bidang ketenteraan. Untuk itu, institusi khalifah merupakan komponen yang paling penting yang menentukan jatuh dan bangunnya kerajaan Islam di Madinah pada masa ini. Para pelajar, sekejap tadi cikgu menerangkan tentang komponen yang penting, iaitu institusi khalifah. Sekarang ini, cikgu akan menerangkan komponen yang kedua yang penting dalam struktur pentadbiran di peringkat pusat pada zaman Khulafa'i Ar-Rasyidin. Komponen tersebut ialah Majlis Syura. Baiklah, para pelajar sekalian, cikgu akan menerangkan berkaitan dengan komponen yang kedua, iaitu Majlis Syura. Majlis Syura merupakan satu majlis yang dianggotai oleh para sahabat Nabi. Anggota Majlis Syura ini dilantik oleh khalifah. Mereka terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi yang pernah hidup pada zaman Rasulullah. Yang kedua, dalam Majlis Syura ini, kita dapati bahawa peranan dan keputusan yang dibuat oleh anggota Majlis Syura menjadi dasar pemerintahan seseorang khalifah. Para pelajar, Majlis Syura juga menjadi tempat rujukan untuk Khalifah Ar-Rasyidin dalam membuat beberapa perkara, seperti dalam urusan pelantikan gubernur, dalam urusan pelantikan panglima tentera Islam, dan akhir sekali, peranan yang dimainkan oleh Majlis Syura ini ialah berkaitan dengan urusan ketenteraan. Baiklah para pelajar, sekejap tadi cikgu telah menerangkan komponen yang kedua, iaitu Majlis Syura. Seterusnya kita melihat kepada komponen yang ketiga yang terdapat dalam pemerintahan pusat pada zaman Khulafa'i Ar-Rasyidin. Komponen yang ketiga, para pelajar sekalian, ialah berkaitan dengan ibu pejabat. Para pelajar sekalian, kita melihat kepada komponen ketiga, iaitu ibu pejabat sebagai pusat pentadbiran kerajaan Khalifah Ar-Rasyidin. Para pelajar sekalian, pada peringkat awal pemerintahan Khulafa'i Ar-Rasyidin, iaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, dan pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, ibu pejabatnya ialah terletak di kota Madinah dan pusat pentadbirannya banyak berlaku di Masjid Nabawi. Para pelajar yang cikgu hormati sekalian, selepas Ali dilantik sebagai khalifah, pusat pentadbiran Khalifah Ar-Rasyidin telah berpindah daripada Masjid Nabawi kepada Bandar Kufah. Mengapa berlaku perpindahan pusat pentadbiran tersebut? Pusat perpindahan berlaku kerana Khalifah Ali mempunyai pengikut-pengikutnya yang begitu ramai di Bandar Kufah. Sehubungan dengan itu, maka Khalifah Ali telah memindahkan pusat pentadbiran Madinah ke Bandar Kufah. Sekejap tadi cikgu telah menerangkan tentang peranan ibu pejabat sebagai pusat pentadbiran sebagai komponen yang ketiga. Dan seterusnya, cikgu akan menerangkan kepada para pelajar berkaitan dengan dasar pentadbiran. Dasar pentadbiran merupakan komponen yang amat penting dalam melaksanakan pentadbiran pada zaman Khulafa'i Ar-Rasyidin. Para pelajar, dasar pentadbiran merupakan asas yang penting yang
perlu dilaksanakan oleh seseorang khalifah. Dalam melaksanakan dasar pentadbiran ini, para khalifah telah merujuk kepada beberapa sumber sebelum mereka melaksanakan pentadbiran dan pemerintahan. Antara dasar yang menjadi rujukan kepada pentadbiran ialah daripada sumber Al-Quran. Para khalifah juga akan merujuk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan dasar pentadbiran yang dilaksanakan oleh para khalifah juga ialah melalui keputusan yang dibuat oleh ijma' ulama para sahabat Nabi. Para pelajar, sekejap tadi cikgu menerangkan dasar pentadbiran yang telah dilaksanakan oleh para khalifah Ar-Rashidin. Sesebuah negara bukan sahaja memerlukan kekuatan dari segi pentadbiran. Sesebuah negara juga perlu kepada kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi yang terdapat di dalam negara Islam ini adalah bersumberkan cukai. Sesebuah kerajaan tidak akan dapat melaksanakan pentadbiran dengan baik tanpa ada sumber ekonomi. Sehubungan dengan itu, para pelajar, pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin terdapat beberapa sumber ekonomi yang membantu meningkatkan pendapatan negara pada masa itu. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, terdapat beberapa pembaharuan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Para pelajar, sumber pendapatan negara penting sangat kepada masa ini. Sumber-sumber pendapatan negara ialah berpunca daripada zakat, berpunca daripada jizyah, berpunca daripada cukai tanah ataupun kharaj, dan juga berpunca daripada ghanimah dan fai'. Sumber pendapatan ini dapat membantu para khalifah membangunkan negara. Sesebuah negara perlu kepada sumber pendapatan. Oleh itu, kita dapat lihat pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, sistem pemungutan hasil cukai telah dilakukan dengan lebih sistematik. Para pelajar, Khalifah Umar Al-Khattab telah mengadakan dan memperkenalkan pentadbiran pungutan cukai adalah berasaskan kepada prinsip-prinsip yang digariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Zaman Khalifah Umar Al-Khattab juga, beliau telah memperkenalkan satu cukai baru, iaitu cukai usyur. Dengan ini, kita dapati bahawa pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin ini, sumber pendapatan negara telah bertambah dengan banyaknya. Dengan itu, kemakmuran negara di bawah pemerintahan Khalifah Islam ini amat maju dan berjaya. Para pelajar, sekejap tadi cikgu menerangkan komponen berkaitan dengan sumber ekonomi. Sekarang ini, satu lagi sumber pendapatan yang penting dan pengurusan ekonomi yang penting iaitu pembentukan Baitul Mal. Baitul Mal merupakan tempat penyimpangan harta benda kerajaan disimpan di Baitul Mal. Para pelajar, Baitul Mal ini amat penting. Harta kerajaan pun amat penting. Dan Baitul Mal merupakan ejen untuk mengurus harta negara. Segala sumber pendapatan negara yang dikumpulkan, direkodkan di Baitul Mal. Para pelajar, pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, sistem pengurusan Baitul Mal merupakan satu sistem pengurusan yang terbaik dalam kalangan Khalifah Ar-Rashidin. Beberapa pembaharuan telah dilaksanakan oleh Khalifah Umar Al-Khattab dalam menguruskan harta negara. Dan dikatakan bahawa pada zaman Khalifah Umar ini, sumber pendapatan negara begitu banyak dan besar dan melebihi daripada keperluan negara pada masa itu. Para pelajar, sekejap tadi cikgu telah menerangkan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam pentadbiran di peringkat pusat Kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Seterusnya para pelajar, kita akan sambung lagi
kepada satu lagi bentuk pentadbiran, iaitu pentadbiran di peringkat wilayah yang diamalkan oleh Khalifah Ar-Rashidin pada abad ke-7 Masihi ini. Untuk melicinkan pentadbiran, Khalifah Ar-Rashidin telah membuat beberapa dasar pentadbiran. Yang pertama, para khalifah telah membahagikan wilayah kepada beberapa bahagian wilayah. Mengapa berlaku pembahagian wilayah ini? Tujuannya adalah untuk melicinkan dan memudahkan para gubernur yang dilantik menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Gubernur yang dilantik ini menjalankan tugas sebagaimana dilaksanakan oleh khalifah di peringkat pusat. Seterusnya, untuk memantapkan lagi pentadbiran di peringkat wilayah, pegawai-pegawai baru telah dilantik. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu gubernur dalam menguruskan pentadbiran. Antara pegawai yang dilantik ialah amil, qadi, kitab al-diwan, sahib al-baitul mal, pegawai keuangan wilayah, pegawai cukai dan juga pegawai polis. Pegawai-pegawai ini memainkan peranan penting dalam membantu gubernur dalam menguruskan pentadbiran di setiap wilayah. Pegawai-pegawai yang dilantik ini mempunyai bidang tugas, mempunyai senarai tugas, mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Di samping itu, pegawai-pegawai ini juga diperlukan mengisytiharkan harta. Ini untuk mengelakkan berlakunya rasuah dan sebagainya dalam kalangan pegawai-pegawai yang dilantik di peringkat wilayah itu. Para pelajar, seterusnya cikgu akan menerangkan berkaitan dengan struktur pentadbiran wilayah. Sebagaimana yang telah cikgu terangkan tadi, pentadbiran wilayah terdiri daripada 3 komponen, iaitu pembahagian wilayah dan juga pelantikan pegawai-pegawai dan juga bidang tugas yang dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik. Para pelajar, dalam melicinkan pentadbiran, para Khalifah Ar-Rashidin telah membuat pembahagian wilayah. Sebagai contohnya, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah membahagikan negara Islam kepada beberapa wilayah dan pada setiap wilayah ini telah dilantik seorang gubernur. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, beliau telah membahagikan wilayah-wilayah itu kepada Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir dan Palestin. Mengapa berlaku pembahagian wilayah? Ini bertujuan untuk membantu khalifah dalam melaksanakan tugas dan menjadikan negara Islam sebagai sebuah negara yang kukuh dan kuat. Pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin, negara dibahagikan kepada beberapa wilayah dan dalam setiap wilayah ini dilantik pegawai-pegawai untuk membantu gubernur. Para pelajar, sebagaimana yang telah cikgu terangkan tadi, pada setiap wilayah dilantik seorang gubernur. Untuk melicinkan pentadbiran di peringkat wilayah, gubernur telah melantik pegawai-pegawai yang membantu beliau dalam menguruskan pentadbiran. Para pelajar sekalian, pegawai-pegawai yang dilantik ialah seperti amil yang bertanggungjawab dalam memungut hasil negara. Seterusnya, pegawai qadi juga dilantik oleh khalifah sebagai hakim dan menguruskan pentadbiran kehakiman, menguruskan urusan wakaf. Seterusnya, gubernur juga telah melantik setiausaha ataupun dikenali sebagai kitab al-diwan. Gubernur juga mempunyai pegawai yang berkaitan dengan keuangan di peringkat wilayah. Gubernur juga melantik pegawai yang mengurus perbendaharaan negara yang dikenali sebagai sahib baitul mal. Para pelajar, untuk melicinkan kekuatan keselamatan, maka gubernur telah melantik setiausaha tentera pada setiap wilayah. Di samping itu, pegawai-pegawai yang berkaitan dengan cukai seperti sahib al-kharaj yang berkhidmat dengan jabatan baitul mal, begitu juga berkaitan dengan keselamatan dilantik pegawai-pegawai polis yang dikenali sebagai syahib al-suffah. Ini adalah pegawai-pegawai yang bertanggungjawab membantu gubernur di peringkat wilayah
pada zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Sebentar tadi, cikgu telah menerangkan kepada pelajar mengenai struktur pemerintahan di peringkat pusat. Cikgu juga menerangkan kepada pelajar tentang struktur di peringkat wilayah pada zaman kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat menguasai komponen-komponen yang terdapat dalam pemerintahan di peringkat pusat dan juga pemerintahan di peringkat wilayah. Cikgu yakin pelajar cikgu dapat menguasainya dengan sebaik mungkin. Para pelajar sekalian, cikgu yakin pelajar cikgu dapat menguasai dan memahami tentang struktur pentadbiran yang begitu kukuh dan begitu kuat yang diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membentuk sebuah negara Islam yang begitu kukuh dan kuat pada zaman itu. Dan kemudiannya diikuti oleh khalifah-khalifah Ar-Rashidin dan seterusnya diikuti oleh khalifah-khalifah selain daripada khalifah-khalifah yang wujud pada zaman terkemudian daripada itu. Sekian saja untuk kali ini. Semoga kita dapat memahami apa yang telah cikgu ajar. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih.